Hai semua, apa kabar? Pada video kali ini, aku akan kongsikan mitos atau jenis hantu yang ada di Malaysia. Siri perkongsian mitos ini akan aku bawa dari satu jenis makhluk dalam video yang berbeza. Maksudnya, aku akan kongsikan satu jenis makhluk mitos dalam satu video dan akan berkongsi mengenai makhluk yang lain dalam video yang lain. Ini berbeza dari perkongsian kisah cerita seram yang aku pernah kongsikan sebelum ini, kerana ianya lebih kepada satu sesi pengenalan mengenai makhluk-makhluk mitos atau hantu yang ada di Malaysia. Mari kita sama-sama saksikan apakah makhluk mitos yang akan diperkenalkan pada kali ini. Antara mitos hantu yang sangat popular di kalangan masyarakat di Sabah ialah balan-balan. Kalau rakan-rakan kita di Semenanjung Malaysia, mereka menyebut balan-balan sebagai hantu penanggal. Manakala di Indonesia, ianya dikenali sebagai leyak atau kuyang. Di Thailand pula ianya dikenali sebagai krasui, dan di Filipina pula ianya dikenali sebagai manananggal. Setiap satunya mempunyai identiti yang sama, iaitu makhluk ini sangat menakutkan. Hanya kepala beserta sebahagian tubuhnya yang akan berterbangan, bergentayangan untuk mencari mangsa. Ada banyak jenis dan bentuk balan-balan yang diceritakan dari orang tua-tua serta mereka yang pernah terlihat makhluk ini. Dikatakan ada yang berbaju, berambut panjang, berkepala dan bertangan separuh badan. Ada juga yang dikatakan bersayap dan banyak lagi versi mengikut cerita lisan di kawasan setempat. Wajahnya pula dikatakan kelihatan buruk menggerutu dengan lidah yang terjelir keluar, mata dan perut yang berwarna merah jingga seperti bara api serta rambut yang menggerbang. Menurut cerita, balan-balan ini sebenarnya adalah manusia biasa. Ianya juga mempunyai kehidupan biasa, bekerja, bersukan dan berkomunikasi dengan manusia lain. Mereka menjadi balan-balan apabila manusia itu salah menuntut dan mengamalkan ilmu kebatinan dan bersekutu dengan syaitan untuk kepentingan diri. Antara tujuan ilmu ini diamalkan dikatakan adalah untuk mengekalkan kecantikan, awet muda, mempunyai tenaga yang kuat berbanding manusia biasa, serta bertujuan untuk memanjangkan usia pengamalnya. Mereka yang ingin mengamalkan ilmu ini dikatakan akan mengamalkan jampi mantra ilmu balan-balan selama 40 hari, 40 malam berturut-turut. Kemudian, badan pengamal ilmu hitam ini akan terasa panas dan gatal. Dan pada saat itulah, kepalanya akan tercabut dan berpisah daripada tubuh badan sambil membawa keluar segala isi tubuh dan perutnya. Selain itu, menurut penceritaan lisan dari orang tua-tua, mereka mempercayai sesetengah daripada balan-balan yang wujud diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Namun, kadang-kalanya ianya diwarisi secara sukarela ataupun tanpa diketahui oleh pemilik badan itu sendiri. Dikatakan juga, sekiranya ia tidak diwarisi, balan-balan ini akan menjadi makhluk yang ganas dan mengganggu manusia serta binatang. Antara cerita yang disampaikan adalah mereka yang mengamalkan ilmu balan-balan atau mewarisi ilmu balan-balan ini dapat dikenal pasti melalui matanya. Ada yang mengatakan mata mereka yang mengamalkan ilmu balan-balan ini sentiasa berwarna merah dan akan berair apabila didekatkan dengan hirisan limau nipis. Pengamal ilmu balan-balan dipercayai tidak suka pada benda berduri dan benda yang tajam kerana dipercayai akan mencederakan isi perut balan-balan tersebut. Oleh itu, di halaman rumah mereka tidak akan terdapat pokok-pokok yang berduri seperti pokok limau, mengkuang dan benda-benda tajam seperti buluh atau pagar berduri. Dikatakan juga, antara cara untuk mengenal pasti mereka adalah dengan melihat leher mereka yang dikatakan mempunyai garisan-garisan yang melingkari leher mereka. Ada juga yang dikatakan mempunyai kesan lingkaran di bahagian dada mereka. Rumah pengamal ilmu balan-balan ini pula biasanya mempunyai lubang di sudutnya bagi memudahkan mereka keluar terbang pada waktu malam untuk mencari mangsa. Menurut cerita, balan-balan akan bergerak bebas seperti manusia biasa pada siang hari
serta menjalankan aktiviti harian mereka seperti manusia biasa. Hanya apabila terdapat kematian, kelahiran atau wanita mengandung di kawasan berhampiran, barulah mereka akan bertukar menjadi balan-balan. Dikatakan juga ada di kalangan balan-balan ini yang bekerja sebagai bidan agar memudahkan mereka mencari mangsa. Balan-balan dikatakan akan terbang mencari mangsa pada waktu malam, mencuri bayi yang baru dilahirkan, terutamanya bayi yang masih mempunyai tali pusat yang belum dipotong. Balan-balan juga akan mencari janin yang masih di dalam perut ibu yang mengandung untuk diambil. Mereka juga akan hadir di rumah si mati untuk mencuri jasad si mati dengan cara menjulurkan lidahnya dari bumbung atau bawah rumah, lalu menjamah isi perut, hati dan darah si mati. Selain mencuri bayi dan mayat, balan-balan juga dikatakan gemar menjilat darah pada uri perempuan bersalin. Balan-balan ini akan berada di bawah rumah dan kehadiran makhluk ini biasanya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Hal ini menyebabkan si ibu akan kehilangan banyak darah secara tiba-tiba dan mengalami kesukaran untuk melahirkan bayi tersebut. Namun dikatakan sekiranya balan-balan gagal mendapatkannya, balan-balan akan menyerang dan menghisap darah manusia. Sekiranya masih gagal menghisap darah manusia, balan-balan akan menyerang mayat manusia dan juga binatang. Antara binatang yang akan diserang adalah seperti kambing, lembu dan kerbau. Mereka akan memakan segala organ dalam tubuh mayat dan binatang itu, terutamanya di bahagian hati. Kemunculan balan-balan di sesuatu tempat dipercayai akan diiringi dengan hilai tawa, seperti seekor kuda, tetapi bunyinya lebih nyaring dan bingit. Ada juga yang mengatakan ia berbunyi seperti cicipan anak ayam. Dikatakan jika bunyi hilai tawa yang didengar itu kuat, ianya menandakan balan-balan tersebut berada jauh dari tempat orang yang mendengarnya. Namun, jika bunyi hilai tawa yang sayup-sayup kedengaran atau seolah-olah hilaian itu berada di tempat yang jauh, ianya bermakna balan-balan itu berada di kawasan yang sangat hampir. Kadangkala, apabila balan-balan ini berada di bumbung, akan kedengaran bunyi seperti guli-guli atau batu-batu kecil kerana organ badannya yang terjuntai itu mengenai atap atau zinc tersebut. Terdapat beberapa petua yang dikatakan dapat mengelak kehadiran balan-balan ini. Contohnya, meletakkan jirusan air limau di sekitar kawasan rumah, menanam pokok limau atau pokok nanas, atau apa juga jenis-jenis pokok berduri di sekitar rumah. Ada juga yang memasang api untuk menakut-nakutkan kehadiran balan-balan di kawasan rumah. Ada pula yang meletakkan cermin berampiran mayat atau sekitar kawasan tempat ibu bersalin. Selain daripada petua mengelak kehadiran balan-balan, terdapat juga cara yang dikatakan untuk menghalang balan-balan dari terus mengganggu, iaitu dengan cara menaburkan serpihan kaca di dalam tubuh asalnya. Ada juga yang menutup tubuh balan-balan itu dengan daun limau atau dahan berduri, atau menterbalikkan tubuhnya. Namun, semua itu boleh dilakukan sekiranya pemilik badan balan-balan itu telah dikenal pasti. Itu sedikit perkongsian mengenai balan-balan yang disampaikan secara lisan oleh orang-orang tua serta perkongsian daripada mereka yang pernah melihatnya. Kita jadikan ianya satu perkongsian mitos, kisah-kisah untuk didengar, mungkin untuk pengetahuan kita sahaja. Terpulang kepada anda untuk mempercayainya atau tidak. Tetapi cubalah bertanya kepada orang tua-tua, dengar cerita daripada kawan-kawan atau buat penyelidikan anda sendiri. Sekiranya anda mempunyai pengalaman, kisah menarik, cadangan dan komen, anda bolehlah meninggalkan komen di bawah ataupun menghantar email kepada kami melalui alamat email yang tertera di ruangan deskripsi. Kita berjumpa lagi di dalam video akan datang dalam siri perkenalan makhluk mitos dan hantu di Malaysia. Jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like dan share.